Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sabah edisi Jumaat 12 Mei, saya Sabrina Baas. Petroleum Nasional Berhad Petronas melalui anak syarikat Floating LNG PFLNG menaja 40 pelajar Sabah untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah di bawah program Impak Sosial Syarikat Petronas Powering Knowledge. Program tajaan ini dijalankan dengan kerjasama daripada Kumpulan Yayasan Sabah dan Jabatan Pendidikan Negeri yang menyediakan bantuan pendidikan kepada pelajar terpilih serta penempatan pelajar berprestasi tinggi untuk belajar di Semenanjung Malaysia. Naib Presiden Kanan Pelaksanaan Projek dan Teknologi Petronas, Datuk Bacho Pilong berkata, melalui peluang pendidikan berkualiti yang ditawarkan, beliau yakin akan lebih ramai anak kelahiran Sabah berjaya di persada dunia mengikut bidang yang diceburi. Katanya, pembangunan modal insan kekal menjadi antara keutamaan Petronas dalam menghadapi keperluan semasa dan masa hadapan. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Petronas di Kota Kinabalu. Tajaan disampaikan kepada penerima oleh Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun mewakili Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif PFLNG Azrul Ros Hazli. Jelas Datuk Bacho, inisiatif ini bertujuan memupuk potensi pelajar dalam mata pelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta memanfaatkan minat mereka dalam bidang teknikal dan kejuruteraan disiplin. Petronas Powering Knowledge ialah komitmen syarikat dalam memperjuangkan pendidikan dan pengetahuan dalam kalangan pelajar dan pendidik, memperkasakan mereka untuk berusaha mencapai kemajuan dan impak positif. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP optimis Majlis Perbandaran Sandakan MPS berupaya mencapai taraf pengiktirafan status Majlis Bandaraya dalam suatu tempoh terdekat. Ini dapat dilihat melalui usaha berterusan MPS menyediakan keperluan merangkumi pelbagai aspek termasuk infrastruktur dan tenaga kerja yang mencukupi. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam berkata, ke arah itu MPS perlu memperlihatkan daya usaha pengukuhan ke arah pengiktirafan sebagai Majlis Bandaraya. Saya percaya MPS sedang bekerja keras untuk ke arah macam itu, menguatkuasakan all the bylaws dan juga especially the rating area kadar-kadar itu perlu diperhebatkan semua. If you can get that, I think we should be asking for minta sama kabinet tentang dengan majlis bandaraya ini. Beliau ditemui media selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri MPS di Dewan Masyarakat di Sandakan. Berucap dalam majlis berkenaan, beliau menyifatkan sambutan perayaan seumpama merupakan wadah mengeratkan ikatan persaudaraan tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan budaya sekaligus menunjukkan kesepaduan yang utuh dalam kalangan masyarakat berbilang kaum seiring dengan konsep Malaysia Madani. Joakim turut menyeru agensi di bawah KKTP agar terus mengamalkan semangat kerja berpasukan dalam menghasilkan tugasan berkualiti, efektif serta berhemah dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Mengenai terminal perkhidmatan bas Sandakan pula, beliau memaklumkan pihaknya masih menunggu kelulusan sijil menduduki bangunan OC daripada agensi keselamatan terlibat sebelum dilancarkan bulan Jun ini. Inovasi dalam pendidikan penting bagi memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan secara terancang sesuai dengan tuntutan semasa. Sehubungan itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menyambut baik penganjuran Persidangan Pendidik Negeri Sabah. Datuk Dr. Muhammad Arifin berharap rumusan dan dapatan daripada persidangan tersebut dapat membantu meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan di negeri ini, terutama daripada segi inovasi. Inisiatif daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan juga ISIC Plus ini sangat penting untuk kita teruskan, dan kerajaan negeri amat mengalung-alungkan, dan kita akan memberikan kerjasama yang baik termasuk membantu dari sudut dana dan sebagainya. Dan saya harap program ini akan diteruskan lebih-lebih lagi dalam mendokumentasikan hasil-hasil kerja mereka. Beliau ditemui selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Penutupan Wacana Pendidik bertemakan pengajaran dan pembelajaran bermakna, memacu kelestarian pendidikan berkualiti di Kota Kinabalu.
Menurutnya, Kerajaan Sabah menyokong penuh sebarang usaha memperkasa bidang pendidikan di negeri ini. Datuk Dr. Muhammad Arifin turut yakin persidangan tersebut dapat membantu mencari pendekatan baharu atau inovasi bagi menarik minat pelajar menumpukan perhatian terhadap pendidikan. Kerajaan merancang untuk membina sebuah rumah kebudayaan suku kaum secara kekal di Pitas khusus sebagai pusat penganjuran sambutan kebudayaan dalam skala yang lebih besar dan tetap di daerah berkenaan. Sekiranya direalisasikan, rumah kebudayaan tersebut turut berperanan sebagai pusat pelancongan utama di daerah berkenaan sekaligus menjadi ruang menjana pendapatan penduduk setempat. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Pitas, Datuk Seri Dr. Rudy Awar berkata, keunikan pelbagai suku kaum di Pitas juga perlu ditonjolkan dan didokumentasikan melalui ruang pameran khas di rumah kebudayaan tersebut. Situasi berkenaan sekaligus menggalakkan lagi kehadiran pengunjung ke daerah berkenaan. Sebagai wakil rakyat, saya telah pun menjelaskan dalam ucapan saya tadi, di mana kita akan memohon dengan selesainya tanah itu sudah, kita akan memohon dana daripada kementerian berkenaan, terutama sekali yang amat berhormat Ketua Menteri, bahwa kita ingin melihat rumah budaya yang berkemahkan ini akan menjadi satu rumah budaya yang kekal. Beliau berkata demikian selepas mewakili Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Jinor untuk merasmikan sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Daerah Pitas di Dataran Bengkoka, Pitas. Antara rumah budaya suku kaum yang dibina adalah Persatuan Rungus Sabah, Persatuan Bangsa Tombon Nua Sabah PBTS, Persatuan Suku Kaum Sungai, Persatuan Suku Kaum Bajau Sama, Persatuan Suku Kaum Kimaragang dan Persatuan Sino Kadazan Dusun Murut. Dalam pada itu, Datuk Rudy turut bercadang untuk mewujudkan jenama beras keluaran Pitas sendiri, sekaligus meningkatkan hasil keluaran para petani terlibat dalam usaha penanaman padi di daerah tersebut. Tambahnya, cadangan ini sesuai dengan hasrat mewujudkan lebih banyak pusat bank makanan sekaligus memastikan bekalan beras mencukupi untuk kegunaan tempatan. Pelbagai aktiviti yang menarik turut diadakan sempena sambutan Pesta Kaamatan Pitas, antaranya pertandingan unduk ngadau, persembahan artis jemputan dan pameran Jabatan Negeri dan Persekutuan. Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS tidak lagi menumpukan kebergantungan komoditi tanaman sawit semata-mata tetapi juga akan mempelbagaikan penghasilan melibatkan tanaman kontan. Antara projek dikenal pasti sesuai adalah penanaman halia, nenas, pisang dan tanaman cili. Pengurus Besar LKTNS Syahidrul R. Jodari berkata, strategi tersebut dilaksanakan disebabkan ketidaktentuan harga pasaran sesuatu komoditi, keupayaan peladang yang terlibat, faktor cuaca dan kesuburan tanah selain permintaan daripada pengguna. Dari segi impak itu, SLDB sedang positionkan dirinya untuk menjadi salah satu sebagai agensi food security di negeri Sabah ini. Maka dengan itu, kita telah mula untuk membuka kawasan, kita telah bercadang untuk membuka kawasan penanaman padi di sebelah Papar dan juga Tuaran, dan begitu juga dengan tanaman kelapa dan juga lembu tenusu di sebelah Pantai Barat. Beliau berkata demikian semasa ditemui dalam program Riang Ria Aidilfitri 2023 di Kota Kinabalu. Program tersebut dirasmikan pengerusi LKTNS Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin. Menurut Syahidrul, LKTNS turut menjalankan projek pemajuan kawasan PPK melibatkan pembangunan komuniti di daerah Kota Merudu, Paitan dan Sukau. Projek di Kota Merudu telah bermula tahun lepas, manakala dua lagi projek dijangka bermula akhir tahun ini. Selain itu, Syahidrul turut mengambil positif dengan keadaan cuaca panas melampau ketika ini yang menyumbang tambahan pengeluaran buah kelapa sawit, namun tetap menasihati kaki tangannya agar kerap minum air dan ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelak serangan strok haba. LKTNS turut menjangka pada tahun ini jumlah bayaran dividen akan meningkat antara 25 hingga 28 juta ringgit dan hanya diketahui akhir tahun ini melibatkan hampir 7,000 peneroka LKTNS. Penerapan rasa cinta terhadap bahasa ibunda melalui lagu berupaya menarik minat generasi baharu terhadap bahasa ibunda. Ini kerana penerapan bahasa ibunda melalui seni hiburan termasuk pertandingan sugandoi membolehkan mereka memperhebat dan seterusnya mengaplikasikan bahasa itu dalam komunikasi harian. Dia amat penting sekali sebagai mengasah bakat anak-anak didik ataupun pelajar-pelajar sekalian di peringkat sekolah rendah, agar mereka dapat memartabatkan bahasa ibunda mereka ini
yaitu bahasa kerajaan dusun pada masa yang datang, dan akhirnya bahasa ini tidak akan luput di telan zaman. Memang untuk memperkasakan budaya dan juga bahasa etnik kita di Sabah, khususnya kerajaan dusun. Kita ingin memertabatkan juga bahasa-bahasa lain selain daripada bahasa kebangsaan. Program ini adalah bertujuan untuk menggalakkan generasi muda untuk memertabatkan bahasa kerajaan dusun, kerana kita percaya bahawa kalau bahasa kita itu tidak diamalkan, bahasa ibunda tidak dibudayakan dalam kehidupan harian, ianya akan hilang. Mereka ditemui RTM dalam pertandingan Sugandoi peringkat sekolah daerah Tambunan. Seramai 47 peserta dari sekolah rendah dan menengah menyertai pertandingan ini. Sambutan Aidilfitri terus berlangsung sekaligus mengeratkan hubungan selain mengukuhkan jalinan ukhuwah dan persefahaman dengan kehadiran pengunjung pelbagai lapisan masyarakat. Pelbagai agensi turut mengambil kesempatan dalam penganjuran sambutan Aidilfitri dengan menyampaikan sumbangan kepada golongan yang memerlukan selain memberi peluang menjada pendapatan tambahan kepada pengusaha makanan. Waktu perayaan ni pula, waktu raya, alhamdulillah ada juga tempahan yang kami dapat sama yang itulah. Alhamdulillah semua sofa berjalan lancar, bisnis berkembang dengan baiklah juga. Sambutan agak memberangsangkan sehingga pada bulan Syawal ni kami ada juga menerima beberapa jemputan dan tempahan untuk rumah terbuka. Sofa ni syukurlah sepanjang Ramadan dan juga Raya kita punya bisnis masih berjalan dengan lancar seperti biasa. Ini sangat memberangsangkan untuk ekonomi kita sendiri dan juga permuafakatan dan silaturahim antara sesama kita lah semua di sini. Majlis Mesra Syawal kumpulan SEDCO ini dihadiri kira-kira 1,000 pengunjung dan antara tetamu istimewa adalah penghuni Rumah Amal Kasih Kingfisher, anak-anak thalassemia dan Persatuan Kanser Kinabalu. Baik, sekian paparan untuk Berita Pagi Sabah. Berita Pagi Sarawak menyusul selepas ini. Dengan itu, saya Sabrina Baas. Salam Malaysia Madani. Terima kasih pada semua. Setia bersama RTM Sabah. Kamulah motivasi, kamulah inspirasi. Kami terus memberi yang terbaik. Sabah no ikut vinasi RTM Sabah paling sesuai.